persoalan saya, bagaimanakah cara nak menyelesaikan masalah jika berdepan dengan rakan yang sentiasa menggunakan media sosial sebagai kepuasan dirinya untuk berkata sesuatu yang kurang menyenangkan. Mohon pencerahan dari Ustaz. #Dartahu jangan keliru. #like dakwah. Share ilmu. Terima kasih Kak Melu kita atas soalan yang cukup cantik diberikan pada pagi ini. Bagaimana tu Ustaz? Ya. Macam saya sebutkan sebentar tadi, setengah tu ambil pendekatan lantak engkau lah, kubur masing-masing. Ada setengah tu dia mungkin dia merasakan bahawa sayangkan kawannya ini. Mungkin boleh diselamatkan lagi. Silakan Ustaz. Baik. Kita tidak boleh masuk dalam akaun orang lain. Password dia, bukan password kita. Itu kita kena ingat ya. Dan jangan pula kita sampai ke peringkat jadi hacker untuk masuk dan juga untuk kita interrupt dalam akaun dia. Yang pertama cadangan saya adalah ambil yang positif dulu. Adab kita di media sosial ataupun cara kita menegur jiran kita, rakan kita, sahabat kita yang bermedia sosial, semua orang perlukan platform, semua orang nak medium. Dia tidak ada posesi yang lain, itu saja yang dia ada untuk meluahkan ketidakpuasan hatinya. Lalu dia gunakan benda percuma, benda free dan data pun tak pakai banyak mana sangat. Lalu bagaimana cara kita? Cara kita yang pertama saya cadangkan adalah jangan hanya kita fokus kepada as-salbiyat sahaja. Jangan hanya lihat kepada negatif dia saja. Lihat juga kepada hasanat. Benda-benda baik yang boleh diusahakan kepada kawan kita tadi. Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadisnya, La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan ada di kalangan antara orang mukmin lelaki dengan orang mukmin wanita, mukmin dengan mukminah, jangan ada kita kecam dia lebih-lebih sangat ataupun kita benci dia teruk sangat ataupun kita labelkan dia, kita cop dia ni memang tak boleh pakai lah. Dia ni memang tu bahasa dia guna dan sebagainya memang tak kena. Dia meluahkan ketidakpuasan hati, kita pula tak puas hati dengan status dia. Kenapa? Dalam hadis ini kata takut kalau sekiranya kita benci kariha minha khuluqan, kita benci akhlaknya, caranya, radiya minha akhar. Ada orang lain yang redha. Dia rupanya ada pendengarnya, ada pengikutnya. Lalu cadangan saya adalah orang yang menggunakan media sosial sebagai satu medium, jawabnya kena media sosial juga. Dia tidak boleh jawab secara fizikal kerana dia punya rentak jadi lain. Ingat lagi tak dulu pada tahun 2004-2005, mulanya berlaku di sebuah negara di Eropah di mana mereka membuat cara penghinaan Islam dengan melukiskan secara karikatur peribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar dan sebagainya, sebab dia kata Tuhan mereka juga, Nabi mereka juga boleh dijasadkan, lalu mereka buat dengan tujuan untuk mencederakan hati umat Islam seluruh dunia. So pada saya ketika itu, bila saya menyampaikan khutbah, saya ambil tajuk ini ketika saya di London dulu, saya katakan bahawa biar kena dengan orang yang melawan ataupun orang yang dalam ruang yang sama. Dalam bab-bab karikatur, biar karikatur Muslim yang berhadapan dan juga yang bertindak untuk membela agama Islam. Dia tak masuk kalau karikatur. Orang seni nak dengan orang agama yang bagi nasihat kepada dia, dia tak makan. Dia kena ahlinya, Ustaz. Lalu ahlinya kena masukkan pula, come out dengan apa juga bentuk production dan juga hasil seninya sebagai menjawab seni yang telah pun dan dalam agama, maka orang agama lah. Beri alternatif sebagai ganti. Alternatif sebagai ganti dan kita bercakap dalam bahasanya. Orang yang kita lihat dalam bidang ekonomi, maka ekonomi Islam yang bertanggungjawab untuk membela. Lalu dalam situasi yang sebegini, rakan ini adalah rakan yang menggunakan media sosialnya untuk melampiaskan ketidakpuasan hati dan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita nak nasihat, walaupun kita sebilik, mungkin satu dom, mungkin kita tak tahu macam mana nak ni, maka pertamanya saya cadangkan kita cari ruang bantuan di mana ada orang lain yang boleh, yang hebat dan banyak gunakan medium akaun sosialnya itu untuk menyampaikan perkara-perkara kebaikan, lalu kita temukan, kita tag mereka dan sebagainya. Kedua, dalam ruangan komen yang ada, sama ada di FB, IG ataupun di Twitter, maka kita sendiri kena terlibat. Kalau kita rasa kita tak nak ambil pot sebab aku dekat sangat dengan dia ni, kadang kita rasa macam tu, aku tak nak tegur lah sebab rapat sangat, kena orang lain tegur, lalu kita minta bantuan pada orang lain untuk ni aku ada kawan ni,
dia punya Facebook dia, kau tengoklah bahasanya dan sebagainya. Dia ni budak baik sebenarnya, tapi dia ada benda yang dia tidak puas hati, lalu kita minta bantuan agar sentiasa ada ruang untuk dia. Yang ketiga, kehebatan di media sosial adalah ada banyak groups, banyak kumpulan-kumpulan yang kita boleh join, sertai dan kita boleh follow, ikuti. Lalu kita cadangkan kepada dia. Apa saja kita lihat yang dia tidak puas hati ni tentang apa? Tentang sistem. Kita ambil, mencari di mana, buat homework sikitlah, lihat dalam media sosial mana grup-grup yang lebih menjurus kepada pentadbiran organisasi. Dia bercakap tentang NGO, cari NGO. Dia bercakap tentang tata cara ataupun good governance dan sebagainya. Kita cari yang sebegitu. Artinya kita di situ sudah bukan lagi menjadi orang yang secara langsung menasihati, kita jadi mediator. Kita jadi orang yang pemudah cara dan menyalurkan kepada dia maklumat-maklumat yang sebegini untuk kita capai. Subhanallah, memang dia akan makan masa, tapi itulah namanya dakwah. Dakwah ini tidak dibeli outputnya itu dengan cepat, tetapi setiap yang kita buat walaupun sedikit, dia dilihat dan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita jadi perantara, Ustaz, kita pun turut mendapat kebaikan yang sama. Sama seperti mana